SK Pengkalan Baru, Cikgu Syafari bin Daib, guru-guru SK Pengkalan Baru, seterusnya anak-anak ibu bapa yang bersama kita hari ini, dan seterusnya anak-anak didik tahun 6 tahun 2021 yang dikasihi sekalian. Okey, bagi memulakan majlis kita untuk hari ini, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya rabbal alamin. Okey, pertama kalinya saya memohon maaf kerana mengambil sedikit masa di ujung minggu ni untuk memberi sedikit taklimat mengenai sijil pendidikan Islam tamat sekolah rendah dari Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Okey, sijil ataupun dikenali sebagai SPITSR. Okey, untuk murid tahun 6. Okey, setiap tahun memang ada untuk periksa agama untuk sekolah kebangsaan untuk murid tahun 6. Okey, sijil ini amat penting untuk melayakkan murid ataupun ada murid yang nak memilih sekolah ke sekolah menengah dari bidang sekolah beragama. Contohnya sekolah KAA ataupun rancangan khas RK ataupun MRSM. Okey, dia adalah satu nilai tambah yang kita boleh yang dilihat untuk melayakkan murid ke sekolah yang lebih baik di peringkat sekolah menengah. Okey, sebelum tu saya menjemput guru besar SK Pengkalan Baru, Cikgu Syafari, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Suraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua guru-guru, panitia agama, para ibu bapa dan anak sekalian. Okey, terima kasih semua kerana dapat bersama-sama menghadiri taklimat bagi sijil pendidikan Islam tamat sekolah rendah. Jadi seperti yang kita tahu, bagi murid tahun 6, setiap tahun kamu akan sepatutnya akan menduduki peperiksaan sijil pendidikan agama Islam bagi untuk penilaian bagi kamu untuk ke sekolah-sekolah agama ataupun aliran agama macam yang Ustaz Suraya bagi tahu tadi. Jadi antara ini adalah merupakan salah satu cara penilaian untuk kamu melayakkan kamu ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi pertama sekali saya beri kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kerana telah menjayakan PDPDR kita sepanjang tempoh PKP ini. Jadi terima kasih bagi yang menyertai Google Meet ataupun kelas melalui dalam talian melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi Cikgu amat berharap penyertaan akan dapat 100% kekurangan dalam talian WhatsApp tu, dalam WhatsApp. Dari Google Meet memang kita akui memang masanya tak berapa. Jangan lupa masuk. Jadi untuk peperiksaan agama ini jadi ianya terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu ada modulnya iaitu modulnya modul lisan bacaan Al-Quran, modul lisan hafazan dan modul lisan jawi. Nanti Ustazah Suraya akan jelaskan dengan lagi lebih terperinci. Dari apa yang penting kamu perlu menduduki ataupun ujian ini untuk memastikan semua sekali murid terlibat dengan ujian ini. Macam hari ini baru 21 orang sahaja yang mendengar taklimat. Cikgu harap kamu dapat tolong sampaikan kepada para ibu bapa, tolong sampaikan kepada rakan-rakan yang mempunyai anak tahun 6. Sampaikan maklumat berikut supaya tidak ada yang cicir. Kalau cicir nanti tak ada sijil,
agak sulit lah bagi kita nak ke mana-mananya nanti. Mungkin anak tersebut memang berminat pergi sekolah agama dan sebagainya, tapi dah tak, kerana tak ada peluang macam ni, rugilah tak ambil peluang macam ni. Jadi untuk kepada yang ada masalah talian internet dan sebagainya, bolehlah nanti kita ada banyak alternatif kita ada, kalau di Pekanbaru ada pusat apa ni yang komunikasi komuniti yang ada di depan sekolah tu, rasanya masih boleh digunakan rasanya Ustazah okey, jadi boleh gunakan handphone dan sebagainya, macam-macam cara kita boleh guna kalau tak ada pun pinjam sekejap ke jadi asalkan kamu dapat menyertai dapat menjawab ujian berikut okey. Jadi walaupun ada dalam modul tu mengatakan ada ujian secara cara bertulis dan sebagainya, tapi rasa cikgu lah nampak gayanya dalam masa terdekat ni, nampak gayanya tak ada lagi lah rasa nampak gayanya, sebab kes kita masih lingkungan 4,000, 5,000, 6,000 lagi. Jadi agak sukar kita nak pastikan bila kita akan dapat bersemuka dan dapat hadir ke sekolah. Cikgu sendiri pun sebelum ni, masa PKP sebelum ni, cikgu datang juga sekolah hari-hari ke sekolah, tapi PKP kali ini tak ada peluang nak datang ke sekolah pun kena mohon dari pihak PPD dan pihak polis untuk ke mana-mana pergi sekolah. Jadi saya harap semua dengar penerangan yang akan disampaikan oleh Ustaz Suraya nanti dengan betul-betul dan pastikan take note ambil nota sedikit, bila tarikhnya, apa jenis ujiannya, buat catatan sedikit dan letaklah di mana-mana supaya kita boleh ingat, supaya tak lupa tarikhnya bila Jadi saya harap semua take note, ibu bapa juga tuan-tuan dan puan-puan tolong ambil perhatian, catatlah masanya, bila ujiannya, dan seringlah berhubung dengan Ustaz Suraya dan guru agama lain lah dalam supaya tidak ada apa kata orang, keciciran maklumat dan sebagainya. Jadi saya pun tak banyak cakap panjang. Jadi saya kembalikan kepada Ustaz Suraya untuk penerangan yang lebih lanjut sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan kepada Cikgu Syafari di atas ucapan tadi. Okey, seterusnya untuk makluman semua, nanti kepada murid dan juga waris, boleh tengok di bahagian chatting Google Meet, ada rekod kehadiran mendengar taklimat. Okey, rekod ni mohon isi sebab penting kami nak tengok ada murid mana yang keciciran maklumat ni. Okey, mohon isi nama parent, nama murid dan juga IC ibu bapa sebab IC ibu bapa tu kami untuk ni di antara program sarana PIBG jugalah. Okey, terima kasih diucapkan. Okey, seterusnya saya teruskan dengan taklimat sijil pendidikan Islam tamat sekolah rendah. Saya mohon share slide sekejap. Nampak dah. Okey, dapat tak? Nampak tak skrin saya? Nampak. Nampak. Sijil Pendidikan Islam tamat sekolah rendah di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Okey, untuk sijil ni memang untuk murid-murid sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah swasta di negeri Perak. Okey. Teruskan. Okey, maklumat umum penjenamaan semula sijil pendidikan Islam tamat sekolah rendah. Kemudian objektifnya adalah untuk menguji pencapaian murid di akhir sekolah rendah khususnya dalam bidang pendidikan Islam dan Jawi, dan juga penghargaan kepada murid lah. Untuk murid tahun 6 nanti habis sekolah akan dapat sijil SPI TSR. Okey, tujuannya modul ni adalah untuk sebagai salah satu pentaksiran guru dari untuk menilai tahap murid penguasaan bacaan, hafazan dan juga Jawi. Okey, dan bidang yang kami akan murid akan hadapi iaitu semua bidang pendidikan Islam dari tahun 4, 5 dan 6.
Okey, sekarang tahun 6 kamu masih belajar. Okey, tahun 4 dan tahun 5 juga akan dinilai. Okey, seterusnya. Okey, pelaksanaan. Modul lisan bermula 23 Jun. Okey, hari ini 27 Jun Okey, bermula 23 Jun hingga 13 Ogos. Okey, untuk modul lisan. Okey, secara atas talian. Okey, nanti kita bincangkan, saya terangkan macam mana nak buat secara atas talian. Okey, dan juga modul bertulis pada 30 September 2021 sewaktu kelas bersemuka nanti. Okey, tapi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak mengambil inisiatif sekiranya sampai akhir tahun sesi persekolahan bersemuka tak dibuka, dan maka ujian lisan ni lah yang akan dikira, yang diambil pakai sebagai markah sijil pendidikan Islam ni. Okey. So sekiranya walaupun kamu janganlah buat ambil lewa walaupun sekadar modul lisan, tapi sekiranya ujian modul bertulis kita tak dapat laksanakan, modul lisan ni lah akan dipakai. So kalau boleh buat sehabis baik. Ya, sebab ustaz kami cikgu-cikgu insya-Allah akan membantu sehabis baiklah supaya anak-anak ni boleh mencapai tahap penguasaan yang tertinggi. Okey, seterusnya. Saya terlampau laju ke? Visit. Okey, okey. Okey, seterusnya. Okey, pelaksanaan di peringkat sekolah Pada 24 Jun kami guru-guru pendidikan Islam di daerah Kintas Selatan diberi taklimat oleh PPD Kintas Selatan. Kemudian pada 25 Jun kami panitia pendidikan Islam bermesyuarat cara kaedah pelaksanaan SPI TSR di sekolah. Kemudian 27 Jun hari ini taklimat SPI TSR kepada semua murid tahun 6. Dan bermula 4 Julai bermula penilaian ujian lisan SPI TSR. Okey. Untuk minggu depan adalah persediaan. Kini Ustazah akan cakap hari ni apa yang kamu nak perlu sedia. Bermula 5 Julai baru kamu akan dinilai. Okey. Seterusnya. Okey, pelaksanaan di peringkat sekolah. Okey, 40 orang murid yang akan terlibat dengan ujian SPI TSR ni. 40 orang murid. Kira 20 orang murid daripada 6 Ibnu Khaldun dan juga 20 orang murid dari kelas 6 Ibnu Sina. Okey, tolak pretty Kalau tidak murid Khaldun dia 21 orang, tolak pretty 20 orang. Sama. Kemudian ini adalah penilai-penilai je, iaitu daripada guru pendidikan Islam dan juga guru bahasa Arab. Kami bekerjasama untuk menilai anak-anak semua, iaitu terdiri daripada Ustazah Sarah, Ustazah Awatif, Ustazah Tuan Nurliza, Ustazah Hanis, Syarifah Hanis, saya, Ustazah Suraya dan juga Ustazah Faridah Hanum. Okey, kami tu ni ada bahasa Arab di sekolah. Kemudian murid yang 40 orang tu dibahagi kepada 6 kumpulan. Okey. Abah, hati kacau mama ni. Okey, kami murid akan dibahagi kepada 6 kumpulan dan murid dia akan terpilih di bawah kumpulan guru-guru ni lah. Okey, supaya nanti kamu mungkin akan dibuat grup. Okey, beri perhatian setiap apa yang guru penilai maklum. Setiap apa yang disampaikan, apa yang dimaklumkan, kamu beri perhatian. Okey, seterusnya. Okey, bila ujian bermula? Okey, hari ini taklimat. Okey, 27 hari bulan. Persediaan 28 Jun hingga 4 Julai. Okey, seminggu. Ustazah bagi seminggu persediaan SPI TSR 2021. Okey, dan pelaksanaan ujian lisan bermula 5 Julai hingga 13 Ogos. Bermula ujian lisan. Okey. Okey, dalam satu kumpulan dalam 6 orang murid. Okey, satu guru 6 orang murid. Sebab kita nak selesaikan 3 modul. Okey, seterusnya. Okey, modul dia ada 3 modul lah. Modul bacaan. Yang pertama, modul bacaan. Okey. Terdapat 3 set soalan. Okey.
Setiap set soalan mempunyai 5 soalan. Soalan pertama, bacaan surah Al-Fatihah. Dia wajib. Okey. Yang kedua, bacaan kalimah. Dia ada perkataan. Soalan yang ketiga, bacaan potongan ayat. Okay, dia ada potongan ayat pendek. Okay, soalan ketiga dengan keempat sama, bacaan potongan ayat. Soalan yang kelima, bacaan surah. Okay, markah penuh 95 markah. Dan tambah 5 markah bonus. Markah bonus ni untuk apa? Okay, tengok sebelah ni. Bonus 5 markah bagi bacaan bertaranum dan sangat sempurna. Okay, sekiranya murid ada kelebihan bertaranum, okay, dia akan dapatlah 5 bonus ni. Okay, apa surah-surah bacaan dia? Okay, Ustazah bocorkan rahsia siap-siap. Ustazah bocorkan rahsia. Ni, 3 surah ni. Surah Al-Bayyinah, Surah Al-Alaq dan Surah Asy-Syams. Okay, dalam tempoh persediaan seminggu ni, Ustazah nak kamu praktis 3 surah ni bagi lancar. Tak ada bertajwid, kini tak ada tersangkut-sangkut, lancar. Baru kamu akan dapat markah penuh. Okey. Jelas ya? Sampai sini jelas? Jelas. Okey, jelas Dah. Okey, seterusnya. Okey, modul hafazan. Okey, modul hafazan, dia ada 9 surah hafazan. Okey, 9 surah hafazan. Terdapat 3 set soalan juga. Okey, 3 set soalan ni untuk apa? Okey, nanti guru pembimbing kamu akan tanya. Contoh Ustazah kata, Syakir, okey, kamu pilih soalan yang mana? Kamu kata kamu nak pilih set soalan kedua. Dalam set soalan kedua, ada benda-bendanya. Okey, bukan semua kamu nak kena faham, ada bahagian. Tapi kamu kena bersedia dan tempoh seminggu ni kena bersedia. Okey? Setiap set mempunyai 5 soalan juga. Soalan pertama, hafazan bacaan dalam solat. Okay, kemudian soalan kedua, hafazan surah pendek. Soalan ketiga, murid sambung bacaan guru. Okey, kini Ustazah akan baca dulu ayat pertama dengan kedua. Lepas tu kamu kena sambung. Lepas tu kena hafal. Bila dah hafal, dia boleh sambung bacaan cikgu. Okey. Kemudian soalan keempat, hafazan surah pendek. Dan soalan kelima pun hafazan surah pendek. Markah penuh 95. Okey, 5 markah bonus. Bonus markah bagi hafazan secara bertaranum dan sangat sempurna. Okey, untuk tempoh persediaan ni, kamu kena biasakan ni. Hafazan murid mestilah hafazan secara bertajwid dan makhraj yang betul. Okey, dia soalan dia dari kamu belajar dari tahun 4, 5 dan 6. Itulah soalan dia. Tak ada lebih pada itu. Semua dalam buku teks. Okey, kita tengok apa surah hafazan dia. Okey. Soalan pertama tadi bacaan dalam solat kan? 3 ni. Tahiyat akhir, doa qunut dan doa iftitah. Bukan bacaan soalan pertama tu kamu kena baca tiga-tiga. Tak. Tiga-tiga ni dalam set soalan. Mungkin set soalan pertama, aku doa qunut ke? Set soalan kedua, doa iftitah ke? Soalan ketiga, tahiyat akhir ke? Ni kita kena pilih lah. Kamu kena tengok yang kamu akan dapat set soalan yang mana. Okey. Kemudian surah hafazan. Okey, surah hafazan inilah surah Al-Qadr, surah Asy-Syarh, surah Al-Adiyat, surah Al-Bayyinah, surah At-Tin, surah Al-Zalzalah, surah Al-Alaq, surah Al-Qari'ah dan surah Asy-Syams. Okey, ni ada 9 surah. Okey, 9 surah ni ada yang set soalan tak perlu surah Al-Adiyat. Ada set soalan kena sambung surah Al-Qari'ah. Tengok pada set soalan yang kamu pilih. Tapi 9 surah ni kamu kena bersedia. Okey. Jelas ya? Sampai modul hafazan ni ada soalan? Tak ada Okey, saya sambung. Okey, Ustazah. Ya, saya.
Ada nak bertanya ke? Okey, saya sama ya. Okey, untuk modul yang terakhir. Ustazah, yang Ya, saya. semua atau semua ni, Ustazah, yang surat tu, Ya. student pilih tu, Ustazah yang pilihkan nanti. Tak, dia ada set soalan dia. Set soalan pertama, contohnya, kalau dia ada lima surah kan. Dia ada 5 soalan. Dia kena hafal mungkin dalam 9 tu dia ada 3 surah aje. Tapi kita tak tahu apa surah mana. Oh, itu yang set soalan tu pun student pilih ke Ustazah yang pilihkan nanti? Student yang pilih. Oh, student pilih lah. Kira nanti guru pembimbing tu akan tanya, okey, contohnya Siti nak soalan set soalan mana? Dia kata saya pilih set soalan ketiga. Set soalan ketiga dia akan baca lah. Set soalan ketiga hafazan, contohnya dia kena hafazan surah Al-Bayyinah. Dia kena hafal lah. Sampai I see. sebab tu dia 9 patutnya kami tak dibenarkan untuk memaklumkan surah-surah ni. Kini bagi murid bersedia semua yang dalam tempoh pembelajaran, tapi dalam tempoh dengan pandemik ni kita meringankan lah. Okey, kami ada 9 saja surah ni. Kalau boleh 9 surah ni bagi lancar, bagi ingat, kena hafal betul-betul. Sebab tempoh je sebulan kan. Okey, sebulan. Kini walaupun tak lepas yang pertama, dia tak lepas. Kini soalan yang kedua dia tak lepas. Kami akan kontak lagi sampai dia betul-betul lepas. Bukan sekali terus tak ada markah, tak ada. Kami akan buat sampai murid lepas. Okey, nanti tengok pada slide macam mana tahap penguasaan yang kami akan bagi. Okey, saya sambung dengan modul Jawi ya. Okey, modul Jawi terdapat 3 set soalan. Setiap set mempunyai 5 soalan juga. Soalan pertama, membaca 10 perkataan pinjaman. Okey, perkataan pinjaman semua dalam Jawi lah. Perkataan pinjaman bahasa Arab dan juga perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, semua dalam buku teks dari tahun 4 hingga tahun 6. Okey, soalan kedua, membaca rangkai kata. Rangkai kata contohnya, alas meja, okey, lepas tu apa lagi? Kain selimut, contohnya rangkai kata macam tu. Okey. Soalan ketiga, membaca ayat pendek. Dia bagi ayat pendek, dia ada 5 ayat pendek kamu kena baca. Kemudian soalan keempat, membaca petikan. Petikan pendek-pendek je, bukan satu surat panjang tak. Semua pendek-pendek je. Semua dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 4, 5 dan 6. Okey, markah penuh 100. Dia tak ada markah bonus. Okey. Semua nak kena bagi lancar lah. Bagi lancar baca. Okey. Okey, habis. 3 modul. Modul bacaan, modul hafazan dan juga modul Jawi. Okey, seterusnya. Okey, ini tahap penguasaan. Okey, TP. Maka pencapaian hendaklah ditukar kepada TP. Okey, sekarang sebab tak ada peperiksaan, kita buat ujian macam ni. Maka murid-murid, okey, 0 hingga 19 TP 1. Takkan nak dapat TP 1 kan? Belajar dari darjah 1 sampai darjah 6. Mesti kena TP 6. Okey, 20 hingga 39 TP 2. 40 hingga 49 markah TP 3. 50 hingga 59 TP 4. 60 hingga 79 TP 5 dan 80 hingga 100 TP 6. Okey. Untuk melayakkan ataupun ke sekolah berasrama penuh, okey, sekolah yang aliran agama KAA, contohnya KAA kat sini Sultan Yusof. Siapa yang berminat nak ke sekolah sana yang kamu aim, sebab kamu tahun 6 kamu dah kena ada dah target. Kamu nak ke sekolah mana? SPPI ke, SYS ke, sekolah rancangan khas Bainun ke, kamu kena ada target dah sekarang ni. Okey, kalau kamu nak memilih ke sekolah berasrama penuh, kamu mesti TP 6. Markah mesti ni. Okey, keseluruhan bukan. Modul bacaan
TP6. Modul hafazan TP6. Modul jawi TP6. Macam tu. Okey. Tapi untuk panitia pendidikan Islam dan juga sekolah, dia ada target dia. Dia target setiap murid mesti melepasi TP4. Markah dia antara 50 hingga 59. Mesti kena lepas. Tak ada yang TP3 ke bawah. Tak ada. Kalau ada murid, seandainya, sekiranya berlaku murid yang TP2, kami akan push lah. Hari-hari minta dia hafal, dia baca dengan betul sampai dia lepas TP4. Okey, sebab tempoh sebulan kan. Okey, sebab itulah hari ini nak mohon kerjasama ibu bapa sama-sama. Okey, kita bantu anak-anak untuk mereka lah, untuk masa depan mereka. Okey. Kemudian kedua, laporan pencapaian ni akan diisi untuk rekod Jabatan Pendidikan Negeri Perak juga. Sebabnya sijil bukan dikeluarkan oleh sekolah, sijil dikeluarkan oleh JPN Perak. Okey, kemudian kolaboratif. Okey, semua GPI dan GBA kami bersama-sama untuk laksanakan modul ni untuk penilaian untuk murid tahun 6. Kaedah gunakan kebijaksanaan dan guru bagi memastikan modul ini dilaksanakan dengan baik. Okey, hasil perbincangan mesyuarat kami, inilah yang kami putuskan dalam taklimat untuk hari ini. Dan juga muafakat guru besar, GPI, PABG diperlukan bagi memastikan modul ini berjaya dilaksanakan. Okey. Seterusnya, sekian, terima kasih. Okey, ada soalan? Saya start sharing. Okey, ada soalan ke? Saya buka sesi soalan. Kemudian jangan lupa pergi kat bahagian chat, isi Ustazah Awatif dah paste dah dekat situ link kehadiran untuk hari ini, supaya semua murid dapat sampai taklimat perkara yang dah disampaikan untuk hari ini. Okey, baik. Okey, insya-Allah hari esok minggu depan saya akan bagi senarai kumpulan. Okey, kamu boleh tengok kamu dengan pentaksir mana. Okey, satu kumpulan ada 6 orang sahaja supaya pentaksir, guru-guru, ustazah-ustazah dapat membimbing kamu sepenuhnya supaya tak ada murid yang tercicir untuk SPI DSR ni. Tak ada soalan Jelas Jelas. Okey, sama-sama kita doakan semoga anak-anak dapat melaksanakan ujian ni dengan sebaiknya, insya-Allah. Sebab tahun ni 40 orang ni, insya-Allah tak adalah yang merusingkan sangat. Semua baik. Semua mohon kerjasama ibu bapa lah. Sama-sama pastikan anak-anak ni dapat melaksanakan secara dengan penuh rasa tanggungjawab. Okey? Ya, baik Ustazah. Kalau tak ada apa soalan, saya nak buka kepada guru pendidikan Islam kat sini yang bersama-sama dalam taklim hari ni. Kau ada apa-apa nak sampaikan? Ustazah Sarah? Ada? Okey, sila Ustazah Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, Ustazah hanya mengharapkan kerjasama antara anak-anak didik dan ibu bapa untuk melaksanakan peperiksaan sijil agama untuk tahun ini. Maklumlah kita ni dalam PKP lagi, tak boleh nak bersuah muka dan guru tak dapat membimbing sepenuhnya. Hanya mengharapkan ibu bapa yang membantu anak-anak
untuk kejayaan bersama. Itu saja. Assalamualaikum. Salam. 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 Ada lagi yang nak cakap? Ada nak sampaikan pengetahuan kepada Ustazah Hanum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum murid semua. Assalamualaikum ibu bapa. Kat sini Ustazah ambil kesempatan nak ucapkan semoga murid-murid semua terutama Now IK yang kelas Ustazah 6S juga dapat buat yang terbaik untuk ujian lisan nanti. InsyaAllah kita usaha sama-sama, mudahan semua dapat melepas PP 4 insyaAllah. Itu sahaja Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Wati. Dan saya kembali semula kepada Guru Besar. Kok ada apa-apa yang tak akhir? Sudah kita tutup. Okey, sekali ya. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya harap semua sekali terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Ustazah Suraya dan Ustazah Sarah, Hawati, Anum, Ani semua yang terlibat dengan program ataupun modul peperiksaan agama sekolah rendah tahun ini. Jadi apa yang perlu ingatkan sama-samalah kita bimbing anak-anak kita di rumah supaya mereka dapat markah yang tertinggi lah, TP 6. Dia nak ketiga-tiganya TP 6 barulah boleh kalau dipertimbangkan untuk ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi kalau tak dapat TP 6 pun TP 5 maknanya itu untuk kita sendirilah. Jadi seterusnya selalu sampaikanlah kepada rakan-rakan lain yang kita hanya ada berapa orang sahaja ni yang terdapat 23 campur berapa ni. Tak terlibat. Boleh. Cikgu jadi tak sampai. Jadi selalu sampaikan supaya tidak ada yang tercicir. Seperti mana murid tahun 6 tahun lepas juga saya minta dalam mereka contohnya dah habis tahun 6 nanti maklumkan kepada guru besar kamu sekarang belajar di mana. Ada yang hantar mesej kepada saya, cikgu sekarang saya belajar di sekolah ni, sekolah ini. Jadi saya harap semua anak-anak tahun 6 tahun ini juga buat demikian supaya cikgu tahu kamu berada di mana dan insyaAllah hubungan diri kita tak akan terputus lah walaupun kamu dah tingkatan 1. Jangan ingat dah lepas tingkatan 1 lah habis sekolah rendah, tak ada dah. Tapi masih lagi bukan apa contohnya bila kamu di sekolah yang bagus nanti kita ada program apa-apa kita boleh jemput sebagai motivasi kepada adik-adik kamu yang masih ada di SK Padang Baru. Jadi saya harap semua sekali jaga kesihatan, jaga SOP walaupun di mana kita berada. Kata Ustazah tadi dekat Simpang Mulai dah ada kes Ustazah jadi jagalah mana sekitar itu cikgu selalu ke sana tu tapi ni tak lepas pakai Simpang Mulai lah, setakat kampung tu je. Jadi sekali lagi terima kasih semua. Semoga anak-anak didik SK Padang Baru mendapat TP 6 dan jaya ke sekolah-sekolah yang mereka inginkan nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar di atas amanat takhir. Amanat takhir untuk taklimat hari ini. Okey, rasanya tak ada apa dah. Kita tutup taklimat kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, selamat. Dah, saya kasih gambar ke? Gambar semua tak ada? Saya kasih gambar. Sekejap. Semua buka. Semua on. Okay. Sekejap Baiklah ni.